Assalamualaikum geng. Itulah sedikit perjalanan aku dari rumah ke kedai. So kita sambung pasal topik semalam. Topik semalam pada hari Ahad. So hari ni hari Isnin. Topik semalam, macam mana aku boleh berkecimpung dalam dunia clutch. Firstly, masa tu aku buka workshop kereta. So aku buka workshop kereta, sambil tu aku buat satu analisis di mana peratusan workshop kereta di sekeliling aku time tu sangat tinggi. Maknanya ramailah orang buat workshop kan. So bila ramai orang buat workshop, persaingan tu sangat tinggi. Bila persaingan tinggi, so kita susah lah nak sustain. Itu depends pada korang punya servis lah. Kalau okey time tu, maknanya kita akan berjaya. Tapi aku ambil satu sikap keluar daripada business workshop. Maknanya aku tambah satu skop lagi lah. Satu skop di mana aku tambah servis clutch. Kenapa aku pilih clutch? Okey, time tu banyak kelas-kelas macam kelas Ogura ke, kelas loceng apa semua, kalau rosak terpaksa beli baru geng. So tak semua orang mampu untuk beli baru. Time tu aku ambil inisiatif, and then aku cari material, aku cari part-part berkenaan dengan kelas loceng ni, and then aku beli mesin lathe ni dengan milling untuk aku buat. So bila aku dah buat, aku dah belajar sendiri, aku dah buat, and then jadi, baru aku berani nak advertise kat orang untuk buat. Tak dinafikan lah, banyaklah kesilapan aku time tu kan. Tapi bila kesilapan tu kita boleh solve masalah, so Alhamdulillah. Dan cara tu juga boleh mengekalkan kita dekat dalam bisnes otomotif. So kelas berkaitan dalam otomotif juga. So tak lari lah daripada skop asal. Skop asal aku adalah workshop. So bila aku buat kelas, yang datang dekat aku adalah bengkel-bengkel kereta. Dekat sinilah untuk kita tengok sebenarnya bisnes kita monopoli bisnes yang orang tak buat. Jadi dekat situ kita akan jadi tumpuan. Pada satu jenis produk dan satu kepakaran yang kita buat. Dan itu jugalah nasihat aku pada geng-geng workshop lain, supaya korang cari satu produk yang korang yang korang buat. Contohnya banyak dah workshop ataupun kedai-kedai yang dah spesialis pada satu item. Contohnya ada kawan-kawan yang buat exhauster saja dia repair. So peratusan untuk customer pergi dekat korang tu sangat tinggi. Maknanya dia jadi satu tumpuan. Tak kisahlah exhauster apa kan. Macam aku buat kelas, semua jenis kelas aku boleh repair. Tapi ada part-part lah yang kita tak boleh dapat. Tak semua kelas semua boleh repair, tapi ada part yang tak ada, so kita tak boleh lah buat. So mana geng-geng workshop, cubalah korang cari satu produk yang korang spesialis. Maksudnya satu produk yang korang memang pakar. Okey, yang dalam pada penelitian aku, brake belum ada orang spesialis. Maksudnya ramai yang jual brake, tapi dia tak spesialis kat situ. Maksudnya dia pasang, dia buka, dia modify, dia sediakan part, ataupun dia jual part untuk replacement, part untuk servis. Contoh macam Brembo, orang gila Brembo sekarang. So tak ada pun yang nak jual brake pad, dia punya repair kit, and then dia punya macam-macam lah benda yang berkaitan dengan ni kan. So korang boleh buat. Satu lagi, aircon, jual sikit je. Dan so apa-apa kereta pun ada aircon. So dekat situ dah jadi satu tumpuan.
Peratusan untuk customer pergi tu dekat korang sangat tinggi. So dekat situ korang boleh guna dan korang boleh buat dan korang boleh jadi specialist untuk satu perkara. Dekat kereta ni ada banyak item. So korang boleh buat repair barang-barang elektrik, alternator semua kan, ECU ke. So bila korang advertise, bila korang buat iklan, so korang buat pada satu benda saja. Memanglah ambil mata kan. Korang nak ambil masa untuk develop benda tu, memanglah makan masa. Tapi percayalah aku cakap, korang akan jadi tumpuan pada satu hari nanti. So that mean you are specialist. Sama tak dengan benda-benda lain? Banyak lagi benda yang korang boleh buat. So itu salah satu daripada langkah untuk korang sustainkan korang punya bisnes. Tak kisahlah. So sekarang dalam dunia sekarang ni, dunia modifikasi, dunia kereta dah berbeza. Dah banyak main auto. So belajar buat gearbox auto, repair gearbox auto, supply dia punya repair kit. So mungkin boleh jadi idea kat korang lah. Sebab kelas ni aku bermula daripada tahun 2004 kalau tak silap. Bermula daripada tahun 2004 aku dah belajar benda ni. Lama dah, sangat lama. So daripada situ aku ambil pendekatan untuk study. Study. So sampailah sekarang. So geng-geng workshop boleh buat. Geng-geng workshop lain boleh buat macam mana yang aku buat. So kalau korang berminat untuk menceburi bidang clutch, korang boleh contact aku. InsyaAllah aku akan ajar macam mana nak buat, and then macam mana nak jalankan bisnes ni seperti mana yang pengalaman aku. Macam tu. Sebenarnya ramai kawan-kawan yang buat workshop, dia memilih untuk target kepada bisnes yang besar. So Casper Racing dia pernah duduk dalam satu keadaan yang mana aku sewa kilang geng untuk besarkan bisnes. Tapi time tu aku rasa bila dah down, aku rasa dia satu kesilapan. Dekat mana tau? Dekat kita fikir bisnes besar, kedai besar, bisnes akan jadi besar, akan jadi lebih maju. So salah geng. Salah. Apa pendekatan yang aku buat bila aku dah analisis balik, aku dah SWOT balik. SWOT ni maksudnya SWOT. SWOT ni bermaksud Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Strength kekuatan, weakness kelemahan, opportunity adalah peluang, dan threat adalah ancaman. So kita kena tengok kekuatan bisnes, kelemahan bisnes, peluang yang ada, dan threat ancaman. So yang ini kita kena study kan. So korang kena sustain dan korang kena buat sesuatu untuk mengekalkan ataupun sustainable korang punya bisnes untuk masa depan. So korang daripada sekarang dalam pandemik ni, kita kena fikir satu perkara yang mana korang boleh sustain. Contoh, korang cari satu produk yang ada berkaitan dengan kereta untuk korang repair. Macam aku kelas lah. So kelas ni dia takkan tahan selama-lamanya. Sebab apa? Sebab kereta sekarang dah maju geng. Dia dah ada DSG, dia ada auto gearbox. So kita kena beralih. Kita kena beralih ikut peredaran zaman. So bisnes biar tak besar tapi skala besar. Bisnes kecil tapi berskala besar. Yang ini korang kena fikir. Bisnes kecil tapi berskala besar. So macam mana nak dapat bisnes berskala besar? Tunggu next episode. Stay tune gang.